Pada suatu hari, kaum musyrikin Quraisy datang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka meminta supaya Nabi Muhammad mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta supaya Nabi Muhammad mengikut agama mereka, menyembah berhala selama setahun, dan selepas itu kembalilah kepada agama Islam. Dan mereka juga berjanji mereka akan memeluk agama Islam juga selama setahun, dan kemudian mereka akan kembali memeluk agama nenek moyang mereka. Selain itu, kaum musyrikin Quraisy ini juga berjanji untuk memberi harta yang banyak, memberi kemewahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai orang yang paling kaya di Mekah pada ketika itu. Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersetuju dengan permintaan mereka, dan of course Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak permintaan mereka dengan mengatakan, aku memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada mensyirikkan Allah dengan yang lain. Daripada peristiwa itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Baik, pada kali ini saya akan menceritakan tentang syirik. Apa itu syirik? Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan perbuatan, perkataan ataupun iktikad. Hukum mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala adalah haram. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-22. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Perbuatan syirik adalah dosa yang paling besar dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Syirik dibahagikan kepada dua. Yang pertama adalah syirik jali dan yang kedua adalah syirik khafi. Syirik jali adalah syirik yang terang ataupun syirik yang besar. Syirik jali boleh berlaku dalam tiga keadaan. Yang pertama, menerusi iktikad, yang mana bila seseorang itu dia percaya bahawa ada Tuhan lain selain daripada Allah, ataupun dia meragui kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melalui perbuatan atau amalan seperti menyembah berhala, menyembah pokok, menyembah matahari dan sebagainya. Selain itu, amalan seperti memakai tangkal juga dikategorikan sebagai amalan yang syirik. Yang ketiga, menerusi perkataan seperti menghalalkan perkara yang Allah haramkan ataupun mengaku keluar daripada Islam. Ini adalah syirik jali, yang mana orang yang melakukan perbuatan syirik jali akan kekal di dalam api neraka. Yang kedua adalah syirik khafi. Syirik khafi berkait dengan riak dalam beramal, yang mana orang yang mengamalkan syirik khafi ini dia tidak melakukan amalan kerana Allah, tetapi dia melakukan amalan kerana untuk mendapatkan pujian ataupun untuk mendapat tempat di dalam masyarakat. Sebagai contoh, dia solat, tetapi dia solat bukan kerana Allah, tetapi dia solat adalah untuk orang ramai memuji dia. Ataupun dia bersedekah bukan kerana Allah, tetapi dia bersedekah untuk mendapat tempat di dalam masyarakat. Akibat daripada orang yang mengamalkan syirik khafi ini, mereka tidak akan mendapat pahala atas amalan mereka. Sebagai kesimpulan, syirik adalah perbuatan yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi, kita hendaklah menjauhi perbuatan syirik ini bagi mengelak daripada rosaknya akidah kita.